Mengapa ahli parlimen tidak wajar duduk dalam GLC? Tiba-tiba isu ahli parlimen memegang jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC menjadi para penyokong kerajaan tebuk atap kepanasan. Malah ada yang menggunakan hujah dangkal. Kalau ahli parlimen boleh meneruskan kerjaya sebagai peguam, mengapa mereka tidak boleh jadi penasihat atau pengerusi GLC? Isu ini timbul apabila Tan Sri Tengku Razaleh membangkitkannya. Dalam suratnya kepada Speaker Dewan Rakyat, Tengku Razaleh menulis, "Untuk makluman, Perdana Menteri telah menawar jawatan penasihat Petronas kepada saya yang pernah ditawar kepada bekas Perdana Menteri, tetapi saya menolak tawaran tersebut. Saya menolaknya kerana prihatin terhadap perkara 48/1/C Perlembagaan Persekutuan berkaitan hilang kelayakan menjadi ahli parlimen sekiranya dia memegang satu jawatan berpendapatan. Bahagian kecil subsection ini bertujuan mencegah ahli-ahli Dewan Rakyat daripada menyokong ataupun mengundi demi menyokong kerajaan bagi maksud penyonggokan politik. Susulan pendedahan tersebut, Pemuda Angkatan Muda Keadilan AMK telah membuat laporan polis terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan melakukan songgokan politik dengan menawarkan jawatan dalam GLC kepada Tengku Razaleh. Tujuan laporan polis dibuat supaya dapat membuat siasatan secepat mungkin, kata Ahli Dewan Undangan Negeri Rawang, Chua Wei Kit 2 minggu lepas. Ini perkara yang tidak adil kerana menggunakan sumber dan jawatan kerajaan persekutuan untuk mengukuhkan jawatannya sebagai Perdana Menteri, katanya di petik media. Saya rasa itu tak sihat dan itu tak adil dengan menggunakan sumber-sumber dan juga jawatan kerajaan persekutuan untuk mengukuhkan jawatan diri sendiri sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin telah hilang sokongan majoriti ahli parlimen, maka beliau harus letak jawatan, katanya. Selepas itu, pada 17 Oktober, AMK Johor pula membuat laporan polis terhadap Muhyiddin Yassin berhubung dakwaan yang sama. AMK Johor membuat laporan polis berasaskan dari satu kenyataan dan surat yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Gua Musang, Tengku Razaleh Hamzah, menerusi Twitter dan Facebook. Beliau telah memaparkan surat berkenaan yang menyatakan usul undi tidak percaya pada perenggan ke-7 dan juga menyebut bahawa beliau telah ditawarkan jawatan penasihat Petronas daripada Perdana Menteri. Kami mendapati perkara ini telah menimbulkan soal integriti seorang pemimpin utama negara. Tidakkah ini juga melanggar perlembagaan dan undang-undang menurut kenyataan AMK Johor. Terdahulu satu laporan polis dibuat di IPD Johor Bahru Utara pagi yang sama. Telah menjadi pengetahuan umum bahawa sejak Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan pada Februari lalu, Muhyiddin Yassin melantik ahli politik dalam GLC untuk menguatkan pengaruhnya. Mengapa tidak wajar ahli parlimen atau ahli politik memegang jawatan dalam GLC? Seperti yang disebut dalam surat Tengku Razaleh, perbuatan tersebut merupakan penyonggokan politik yang boleh menyebabkan demokrasi berperlembagaan menghadapi cabaran serius. Ia merupakan pembelian kesetiaan yang bercanggah dengan prinsip semak imbang dalam sistem demokrasi. Seorang ahli parlimen telah dibayar gaji dan allowance untuk berkhidmat kepada rakyat. Justru beliau sepatutnya menumpukan seluruh perhatian kepada tugasnya sebagai wakil rakyat 7 hari seminggu dan 30 hari sebulan. Kedudukannya dalam GLC akan berubah statusnya kerana beliau harus menumpukan perhatian kepada GLC yang dipegangnya. Kenapa rakyat harus menanggung gaji dan allowance wakil rakyat yang tidak kompeten? Ekoran terpaksa menghabiskan masa dan tenaga dalam GLC. Kesimpulannya, ahli parlimen bukan hanya tidak wajar memegang jawatan sebagai penasihat atau pengerusi GLC, malah duduk dalam GLC sebagai ahli lembaga pengarah pun tidak wajar. Kalau ia pun nak kaya, bekerjalah. Bukan harapkan allowance daripada GLC.